Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada petang ini 18 Ramadan bertemu kembali dalam Tazkirah Ramadan Majlis Daerah Pasir Putih. InsyaAllah saya akan menyambung lagi perbincangan saya pada minggu lepas berkenaan dengan kaitan puasa, tawakal, dan juga pada hari ini bagi melahirkan perasaan takut atau takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang seterusnya dapat melahirkan sifat mahabbah, kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita setiap saat, setiap masa bergantung kepada Allah dan lidah kita menjadi basah dengan zikrullah, menyebut-nyebut Allah Subhanahu Wa Taala, segala nikmatnya dan kebesarannya. Pada minggu terdahulu saya telah menceritakan tentang keperluan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kewajipan sebenarnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah takwa kita tadi disertakan dengan tawakal. Dan tidak ada arti kalau kita mengaku bertakwa tapi tidak ada tawakal. Dan sebenarnya seseorang yang tidak ada tawakal tidak lengkap takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia ingin melepaskan untanya atau kudanya, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqiluha wa atawakkalu am utalliqaha wa atawakkalu?" Saya boleh lepaskan unta saya ni, kemudian saya serahlah kepada Allah, dia nak pergi ke mana pun, ataupun saya ikat unta saya ni, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Orang Kelantan kata tambak, tambak binatang kita supaya tidak melanggar ataupun masuk pagar orang lain. Kalau kita menternak, pera binatang dan sebagainya sehingga mengganggu tanaman orang, masuk pagar orang, masuk kawasan yang terlarang, dengan kita mari satu keyakinan, tak apalah, serah kepada Allah. Kita lepas pun dia Tuhan jaga, tak pergi makan makanan orang, moga Tuhan jaga. Tak boleh. Nabi kata kepada sahabat yang bertanya tadi, bal aqillaha wa tawakkal. Hendaklah kamu tambak unta kamu tadi, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kita diwajibkan bekerja. Orang yang nak pergi berperang diwajibkan menyediakan kelengkapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, daripada segala kekuatan hendaklah dipersiapkan, barulah kita boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan itulah usaha yang gigih mestilah sentiasa menjadi perangai atau sebati dalam diri orang Islam. Wak kerja biar rajin. Jangan sambil lewa puas duk saja. Itu bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman, orang Islam, orang yang berpuasa ni bukan bersikap pasif atau bersifat lemah, tidur, rehat. Dia boleh bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha. Dan kita puasa pun kita kena ingat, kemarin orang duk bercakap tentang nuzul Quran 17 Ramadan kemarin. Juga bercakap tentang Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, berlaku perang Badar. Di bulan Ramadan, perang-perang ni perlu tenaga. Jadi bukan bermakna bulan Ramadan bulan kita rehat, tidur banyak. Lah ni
Sedap rehat ni ralik sebab duk main. Boleh main Facebook, boleh main WhatsApp, boleh main macam-macam YouTube dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang beriman ni mestilah kita sentiasa memastikan kita berusaha mengikut apa yang sepatutnya. Islam ni senang. Kalau kita ikut masa, Islam telah menyusun kita hidup berorientasikan kewajipan. Kewajipan waktu solat tu. Waktu semaya 5 waktu. Lepas lek pagi bangun tidur, lepas bangun tidur kena buat gapo. Lah ni kena sahur dulu sebelum subuh tu. Jadi dia ada jadual dah, timetable kita ada siap dah. Tuhan tolong susun untuk kita supaya kehidupan kita ni menjadi kehidupan yang baik. Sebab itulah bila kita bangun tidur kita kena baca doa pelepah hak malah ni. Ada Nabi kata kalau kamu bangun tidur, sebab bila kamu tidur ni yaqilu ala ahadikum salasa uqadin yaqidu syaitanu ala ra'si kulli ahadin iza nama salasa uqadin. Syaitan akan ikat di kepala kita ni bila kita tidur dengan 3 ikatan tengah malam ni. Jadi kita bangun pagi, kita pergi ambil sembahyang, cabut saya kat atas. Nah, kita bangun tidur, kita baca doa dulu. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Benar mudah, tapi kalau tak terbuat, dia jadi tidak cergah gitu. Sebab ikat atas syaitan tidak terungkai. Dia duk belik tekak kita tu. Tak nampak. Tak, bukan nampak. Macam tali lembu duk tekak, tidak. Tapi dia Nabi rakyat, mesti benda tu ada. Sebab Nabi tidak berbohong. Nabi kata syaitan ikat. Tekak kita 3 ikatan. Jadi ketika itu kita bangun tidur jangan lupalah. Tak, jangan ingat bangun nak bangun sahur, nak bangun makan saja. Jadi kita lupa membaca doa untuk melepaskan ikatan syaitan untuk kita ni jadi malah. Bila malah tu tak siap kerja tu. Lepas tu buat alasan tak apa, tawakal kepada Allah. Kemudian kita ambil semaya. Cabut sepuluh kita pergi semaya Jumaat atau kita semaya Jumaat. Semaya subuh tu cabut sepuluh. Barulah Nabi kata fa asbaha nasyita. Dia ke bangun pagi tu cergah. Wajib molek. Sebab tu orang Islam kalau tak bangun semaya subuh. Tak. Hanya bangun sahur. Lepas sahur tu dia tidur pula. Padahal lepas sahur tak molek dah tidur. Makan kenyang-kenyang tidur. Ni membawa kepada penyakit. Sebab tu sahur tu kena lewat. Nabi mula sahabat tanya, berapa jarak antara sahur dengan bangun subuh? Ala qadri 50 ayat. Kalau baca Quran 50 ayat ya. 5 minit, 10 minit. Mana supaya kita lewatkan sahur tu, lepas sahur tu tak tidur dah, pergi sembahyang subuh barulah cergah. Orang sahur awal, lepas tu dia tidur pula, esok tak cergah. Kurang cergah dia ni. Jadi untuk kita orang Islam mempunyai kualiti yang baik di dalam bekerja dan sebagainya, kena ambil kira benda-benda Nabi royak tadi. Tak barulah kita boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja sungguh-sungguh. Katanya ulama-ulama salaf, tawakkal tusaq ilaika al-arzaqu bila ta'abin wala takalluf. Buat kerja bersungguh kemudian bertawakal, serah kepada Allah, akan dibawa kepada kamu rezeki-rezeki daripada yang kamu tak tahu. Bila ta'ab wala takalluf. Tak kena buat kerja penat, tak kena melepasi pelbagai rintangan yang banyak. Buat kerja ikut saluran molek, jangan lupa kewajipan kita kepada Allah. Tangis semaya kena semaya. Jangan campur aduk kerja dengan benda haram. Jangan buat zalim kat orang. Jangan ambil barang orang. Jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu kita buat kerja, insya-Allah, dan bertawakal, insya-Allah rezeki akan diberi dengan mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, para pendengar yang saya hormati sekalian, saya nak menyebut beberapa kisah tentang tawakal ini dan tentang samarat ataupun hasil faedah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama,
bila kita bertawakal dengan sebenar-benar ni, bila kita buat kerja dulu, kemudian serah kepada Allah, berapa nak dapat, lagi mana nak jadi, kita buat sehabis molek dah, maka pertama, samarat dia, kelebihan dia ialah sa'atul rizqi, rezeki yang luas. Nah, lepas buat kerja jangan lupa aku serah kepada Mulah, ya Allah, kerja aku ni aku lewat setahun ni lah. Kalau ibadat agak setahun ni lah, ya Allah, aku dapat persembahkan ibadatku kepadamu, ya Allah. Tapi kena buat molek lah. Lama, setahun ni lah, ya Allah, pakai kain pelekat sokara ya. Nah, baju-baju tak wakar. Nah, pia-pia pun tak ada misalnya. Semaya lebih kurang kata, setahun ni lah, ya Allah, aku serah kepada Mulah, mu nak terima ke tak. Jangan. Kita molek dulu, sehabis-habis molek baru serah. Kan dulu saya sebut, tawakal ni bukan hanya pada buat kerja, pada ibadat ada tawakal juga. Ada tawakal juga. Wa'budhu wa tawakkal alaih. Tuhan kata beribadat barulah bertawakal. Buat persembah ke puasa kita ni molek. Lepas tu kita ayat Tuhan, ya Allah, inilah puasa aku serah kepada Mulah. Mintalah mu terima ibadat puasa kita ni, sebab kita buat dengan sehabis-habis baik dah. Yang kedua, kelebihan, kita boleh mudah nak bayar hutang. Kalau kita lebih kurang dengan murah rezeki tak adalah. Dia minat rezeki. Dan kalau kita ada hutang banyak, buat kerja dengan bersungguh-sungguh, kemudian dengan niat sebahagian rezeki ni nak bayar hutang, maka Allah Ta'ala akan permudahkan kita ni untuk mendapatkan rezeki yang baik untuk bayar hutang. Satu cerita, seorang ulama terdahulu nama Hatim Al-Asam. Dia ni nak pergi buat haji lah. 1 tahun nak pergi buat haji. Dia peroyak kepada anak-anak dia lah. Oleh kerana dia ni bukan orang kaya, tapi orang alim yang tawakalnya tinggi. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Lalu bila dengar lagu tu, anak-anak dia terpakat menangis. Allah, ayah nak pergi buat haji. Lepas tu kita ni, siapa nak cara? Nak makan ambil mana? Nah, kalau ayah pergi tinggal duit banyak tak apa. Lah ni ayah pergi piti tak ada mana ni. Dah pergi haji ni lama juga nak kau boleh balik. Qalu ila man takiluna. Musrah kami kepada siapa? Dengar ayah dia ayah. Anak-anak dia ni rupanya keyakinan tidak tinggi lagi. Jadi ada anak perempuan dia ni, anak yang beriman lah. Ada yang nurul kata ikut jejak laku ayah dia ni, beriman molek, dia pun gaya adik-beradik dia. Ni hak orang yang Tuhan beri kelebihan lah. Dia kata ginilah, bila biar ayah pergi buat haji tu tak apalah, rezeki ni bila kita ni Tuhan beri ada tangan, ada kaki, ada tenaga, kita buat kerja lah, terserah Tuhan lah nyemari rezeki tu. Dah Allah Ta'ala beri kepada ayah sekadar dia boleh bawa pergi haji, biar nyegilah pergi haji tu. Kita jangan halang dia. Kita buat kerja bila mana kita bersungguh-sungguh dan bertawakal, pasti ada rezeki lah untuk kita. Bila kakak dia nasihat ni, adik-beradik lain pun dengar lah. Jadi gilah ayah dia buat haji 1 tahun tu. Jadi anak-anak ni ada lagi kecil-kecil lah. Ada yang 1 hari tu tak ada makanan, lapar, habis makanan dah. Dia pun marah pada kakak dia. Ni lah kakak dia kata, ayah kita tak ada ni, payah benar lah kita ni. Kakak ni dah lepas dia ni. Jadi kakak dia ni akak tangan berdoa. Bila mana adik-beradik dia taubih, maknanya celah dia, marah dia, kerana dia lah yang melepaskan ayah pergi haji. Dia angkat tangan sebab dia orang yang sangat bertawakal. Dia kata Allah malatuh jilni bainahum. Tu ada doa dia. Ya Allah, janganlah kau malukan aku dengan sebab aku lepas ayah aku pergi haji ni, adik-adikku ni tak ada makanan. Jangan biarkan ni aku jadi malu kerana bertawakal kepadamu ya Allah. Jadi ketika tu kebetulan Tuhan terima lalu doa dia. Lalulah seorang gubernur lalu dengan rombongan di kapur dia tu. Jadi gubernur ni kata, berasa nak minum air kapur, dia kata, utulub li ma'an, bicara air kapur, air sejuk.
Nah, air cari telaga hok molek, hok sejuk. Kita nak minum air hok fresh, hok segar. Jadi ketika tu gilah beberapa orang rombongan dia pergi cari-cari, dia ambil air di rumah Hatim tadi. Hatim Al-Asam. Jadi ketika itu dia pergi minum kepada governor ni, kepada ketua ni. Kita panggil raja lah, Malik ni. Jadi dia berkata, air sedap molek air ni. Air ni bagus ni. Air ni bagus benar ni. Jadi saya nak terima kasih kepada tuan telaga ni, tuan rumah ni. Ni tuan rumah dia mana ni? Jadi orang perayak tu, tapi tuan dia tak ada, tuan dia pergi haji. Anak-anak dia ada kecil-kecil. Kalau kita wis sumbangan apa, kita ke anak-anak dia lah, boleh bantu dia. Jadi belah-belah lalu tu, governor tu ambil satu uncai duit, lepas tangga tu. Lepas tangga. Sukalah budak-budak tu. Allah dapat rezeki dah kita. Jadi raja pun dengan pembesar dia kata, ginilah, kalau mu ni suka perbuatan aku ni, bantu orang lagu ni, dak nampak dia tu gembira sangat, mau buat jugalah supaya aku buat ni. Hak mana ada duit tu, gilah bui belaka. Pakat bui belaka supaya dia ni lega. Kita belah-belah lalu ni, pemimpin ni bila jumpa rakyat hak yang perlu bantuan, bantu selalu. Jadi pakat bui tu banyak boleh. Barulah adik-beradik dia tadi berasa betul yang kakak dia kata, kita kena tawakal kepada Allah. Bila kita buat baik, kita buat perintah Allah, kita berusaha dan sedaya upaya, maka dapatlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faja'alatil bintu tabki, maka kakak tadi pun menangislah. Mak dia pun tanya, ma yubkiki wa qad wassa'allahu alaina. Ya tahu apa yang menangis pun Allah Taala berezeki kepada kita. Dia kata, li'anna makhluqan nazara ilaina faqtanaina fa kaifa nazara al-khaliqu ilaina. Jadi kakak dia ni orang yang mempunyai suatu pandangan jauh. Nah, dia kata setara orang duk perhati kita susah tu pun kita beruntung besar dah. Kerana orang duk perhati kita. Kalau Allah Ta'ala perhati kita, dia jadikan kita ni di bawah perhatian dia, tentulah keuntungan kita ni lebih besar lagi. Maka rebutlah pemerhatian Allah kepada kita, insya-Allah kita akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh bayar hutang. Kelebihan bertawakal ni. Dasar Bukhari dia cerita, ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Dia tanyalah ulama zaman tu, dia ni miskin, kemudian nak berhutang piti 1000 dinar. Jadi lagu mana ni? Dia ada keperluan besar nak berhutang banyak 1000 dinar. Jadi dia katanya ulama ginilah, mau kena cari saksi lah. Saksi. Orang-orang yang amanah, orang jujur ni mari menyaksi bahawa kamu berhutang ni kena fasyhadu. Fakatibuhum, kena kena faktubu, kena tulis hutang tu. Dia kena ada saksi supaya kalau berlaku apa-apa dakwa-mendakwa ataupun sesuatu yang mencurigakan, kita ada tulisan dan ada saksi. Jadi cari saksi-saksi pun kadang-kadang tak jumpa yang amanah ni. Baik juga. Zaman sahabat dulu, zaman ulama-ulama salah dulu, kalau buah banyak tu tak sikah dah. Buah banyak. Ni zaman Imam Bukhari ni kak. Kalau kita tipu binatang pun tak sikah dah. Dikira sudah tak boleh jadi saksi dah. Jadi dia kata gini, hamba tak ada saksi ni. Tapi kalau percaya kamu tak apa. Kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Tak apa lagi ni. Kalau tak ada saksi, mu kena cari seorang penjamin. Penjamin kafil. Seorang penjamin, kalau takdirnya mu tak bayar hutang, ni penjamin ni kena bayar. Dia penjamin lain, saksi lain. Jadi tak apalah, dia kata dia boleh terima.
Maka dia berilah kepada lelaki itu sejumlah 1,000 dinar tadi. Maka fa kharaja fil bahri faqadha hajatahu. Summal tamasa markaban yarkabuha. Kemudian dia pergi ke laut. Dia pergi ke laut. Dia pun tunailah hajat dia. Kemudian dia pun cari kapal, naik kapal. Naik kapal tadi, nak carilah orang yang boleh membantu dia. Jadi falam yajid markaban fa akhadha khashabatan fa naqaraha fa adkhala fiha alfa dinarin. Jadi dia pun ambil kayu. Ambil kayu ni. Oleh kerana dia tinggal kan. Dia naik kapal nak pergi musafir. Jadi ni nak bayar tu dia cari orang tak jumpa. Tak jumpa nak sipai duit dia tadi. Akhirnya abur dalam kayu 1,000 dinar. Gak dia pun doa kepada Allah Taala, dia tebuk-tebuk kayu tu. Dia kata biarlah siapa duit dia ni dibayar kepada Tuhan dia. Dia kata dia pun berdoa masa dia lepas kayu tu kan. Allahumma innaka ta'lamu anni ya Allah mu tahu aku ni tasallaftu fulanan alfa dinar. Aku telah berhutang 1,000 dinar pasalani kafila. Kemudian dia minta aku ni cari seorang penjamin. Jadi kafabillahi kafila, cukuplah Allah sebagai penjamin. Wasa'alani syahida, dia kata pula kafabillahi syahida. Jadi akhir ceritanya duit tu dapat dibayar. Kerana walaupun dia berhutang, dia telah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, dan dia telah berjaya menjelaskan hutang dia. Cerita ni panjang, boleh tengok baliklah secara lebih panjang lebarnya dalam Sahih Al-Bukhari dan syarahnya tentang bagaimana orang yang berhutang ni perlu sangat dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berusaha, akhirnya Allah Taala membantu dia menjelaskan hutang dia. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah Taala ini, dia dapat memelihara diri dia daripada syaitan. Qala Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Tu jaminan bahwasanya syaitan ini dia tidak boleh menguasai orang beriman. Yang mana orang beriman ni yatawakkalun 'ala rabbihim, bertawakal kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertawakal, kita akan bergantung kepada usaha kita, kepada kerja kita, kepada kepakaran kita. Ketika tu Tuhan lepas ikut mula, syaitan akan mari pujuk, mari ganggu, mari gini. Akhirnya tak berjaya, ataupun apa kita buat tidak mencapai target kejayaan yang sebenarnya. Sebab itulah kita kena lepas buat kerja, tak jangan lupa berserah kepada Allah, royak kepada Allah. Ni jarak-jarak kita buat ni. Kita duk berasa kita buat kerja agak. Yang boleh tu, buat kita buat molek dah. Tak ingat dah yang memberi rezeki ialah Ar-Raziqu wallah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala royak di Quran surah An-Nahl ayat 99 bahawa syaitan tidak boleh menguasai atau memaisungkan atau merosakkan akidah orang-orang yang lepas dia buat kerja, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena amal ni. Nabi kata, man qala ya'ni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lah kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu syaitan fayaqulu syaitan akhar kaifa laka birajul qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Rawahu At-Tirmizi wa Shahah Albani. Sini dia sebut, dia kata, Nabi kata sesiapa yang bila mana keluar rumah, dia baca doa pendek ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mudah-mudah sangat ya ni. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu tu, ya Allah, aku keluar rumah ni, aku serah kepadamu. Rumah aku ni mungkin terdedah kepada bahaya, tapi aku serah kepadamu. Aku pergi kerja pun mungkin terdedah kepada bahaya. Tak, banyak benda bahaya lah ni. Kadang-kadang orang nak tinggal rumah takut. Sebab apa? Takut orang pecah rumah. Cuma lah ni ya. Dapat berita daripada pihak
Bahagian jenayah dia kata pecah rumah zaman PKP tak berlaku mana. Tak ada pecah rumah, sikit benar. Berapa orang duduk rumah berlaku. Orang curi nak pergi, tak lagi rumah ni ada tuai. Rumah tuai ada nak pergi tak boleh. Tuai ada. Dalam PKP baru ni, kes pecah rumah tak berlaku mana. Sebab orang-orang curi, orang nak masuk rumah ni tak berani. Tuan-tuan rumah ni anak ada berlaku anak-anak beranak. Jadi saya nak sebutnya, hak tu kita serah kepada Allah. Ni amalan Nabi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keluar rumah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Kita pun ingat aku serahlah rumah aku ni, anak aku, harta aku, serah pun belaka. Aku nak cari kerja pun, cari rezeki, serah kepadamu. Nak boleh cemak mana, nak berlaku lagu mana, aku serah kepadamu sebab aku pergi pun kerana perintahmu. Cari rezeki ni kerana perintah Allah. Wajib. Bukan sunat-sunat. Kita mencari keperluan hidup untuk menyara anak isteri kita ni adalah suatu kewajipan. Yani kita pun lepas tu kita kata wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ketika itu dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, kufita engkau telah dijaga, dicukupkan. Wa wuqita engkau telah dijaga, wa hudita engkau telah diberi petunjuk. Sebab kamu bergantung kepada Allah tadi. Ketika itu syaitan hak duk sedang menunggu. Ni mangsa kita ni. Syaitan ni penuh. Kita tak nampak ni. Tak boleh bulan Ramadan ni syaitan ada juga. Tak. Ada setengah ulama kata hak kena tambah ni syaitan hak besar-besar, syaitan kecil-kecil ni ada. Sebab tu kita hak jenis debek-debek pada dengan syaitan pelebek ni ya rebah dah. Tak semaya apa ada, buka aurat apa ada, buat jahat apa ada. Pada dengan syaitan ni. Atau perang-perang jahat lama syaitan bersedar. Kalau aku tinggal pun buat persekala lah. Tak ada juga lah kata. Jadi syaitan dia tunggu nak jadikan orang ni sebagai mangsa dia ni. Bila orang ni keluar rumah baca doa tak ni. Syaitan tu lagi. Dia kata tak boleh. Lalu saya dia berkata, apa lagi tu? Dia kata, tak makan cekok ni kita ni. Sebab dia tu yang jaga tu. Kalau kita tebal duk hasuk dia, duk pergi pujuk duk gitu ni, leluh lek kita lah. Sebab Tuhan kata dah, dia ni dijaga, dia ni dicukupkan keperluan dia, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan-syaitan lari berkata tak apalah orang ni lepaslah. Kita cari lain pula. Kita cari jenis tebalah. Ada nak keluar rumah tegak pakar serang-serang. Nak tutup pintu bismillah pun tak baca misalnya. Nak turun tangga bismillah pun tak baca, pakai kasut bismillah pun tak baca, bismillah tak ada. Nak makan dia ingat bismillahnya. Contohnya. Orang lagu ni syaitan ajat dia ke dia lalu. Ada kau syaitan lah kehidupan dia. Jadi begitulah kita bila mana kita bertawakal kepada Allah Taala tadi, syaitan akan lari, makna kita akan dipelihara daripada gangguan syaitan. Ya keempat, yuzibut tasya'un. Antara kelebihan bertawakal ialah menghilangkan kita ni sangka buruk ataupun sial dan majar. Kalau kata majar, sial, tasya'un, sepenuh buruk ataupun kita berasa sepuluh jam itu ke kalau nak pergi kerja gak litah bewok tak boleh kena kelik ni. Bewok litah ni tak jadi kerja ni majar ni. Tu salah gak tu. Percaya kepada benda-benda karuk tu. Jadi kalaulah nak berlaku benda-benda buruk ni, kalau kita bertawakal kepada Allah Taala, maka kita diselamatkan bila mana kita bertawakal. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata at-tiyaratu syirkun. Tiarah tak adalah kita temu benda-benda tak ada gapo-gapo, ular ke bewok lalu, tak ada kaitan dengan gapo-gapo. Yalah lalulah mengai kawasan dia. Nak tiba-tiba kita mai kata celaka hari ni. Jadi kita percaya kepada benda lagu tu syirik. Tak boleh tu syirik. Walakin Allah yuzhibuha bitawakkuli. Dia riwayat At-Tirmizi dan ada sahih juga. Tetapi Allah Taala akan hilangkan perasaan mari, berasa takut nak buat kerja sebab duk tengah nak gitu lalu beratu. Beratu tengah malam. Tak boleh ni. Bahaya ni. Ada orang nak mati ke. Ataupun nak pergi buat kerja. Ada orang hak jenis dia ni percaya sangatlah. Satu cerita tu dia pergi sekerak temu bewok
bewok duk mai. Enggak aja dia besar kalau mau pergi, kalau temu bewok ni kena undur balik. Dia pun undur, kata undur. Siapa rumah dia? Temu ngadik dia kata, apa habis undur ni? Ayo pesan suruh undur balik. Orang undur balik, bukan kena undur kereta, kena pusing balik lah. Oh, ingat aku kena undur dia. Kita undur paksa. Ada siapa tahap gitu, percaya tu tak boleh. Jadi, percaya kepada nas malang tak ni ataupun sia majar tak ni, syirik. Dia nak buat, tawakal kepada Allah. Maknanya, tak apa. Kita lawan. Gua ni, pesi dia. Aku suruh kepadamu ya Allah. Kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gilah. Awak kerja. InsyaAllah kita akan selamat. Dan yang kelima, at-tawakkulu al-haqqu tariqun ila dukhulil jannah bighairi hisab wala azab. Dan sahih Muslim an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Nabi kata akan masuk syurga di kalangan umat aku ni seramai 70,000 tanpa hisab. Ramalah. Qalu man hum ya Rasulullah? Lalu sahabat Nabi tanya, siapa hak syurga tanpa hisab 70,000 itu wahai Rasulullah? Qala humul ladzina la yaktawuna wa la yastariquna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Nabi kata orang-orang ni orang yang bekerja bersungguh-sungguh, dia tidak main-main, tidak beribadat sungguh-sungguh, dia tidak main-main. Dan wala yastariquna, dia ni tidaklah khianat, tidaklah menzalimi orang lain. Dia buat kerja sungguh-sungguh, tidak zalim, tidak khianat, tidak buat benda-benda tak senonoh, dan mereka bertawakal kepada Allah. Sifat ahli syurga, ya syurga tanpa hisab ni ialah orang yang bertawakal tu. Tawakal tu sifat mereka. Jadi insya-Allah orang yang bertawakal kepada Allah Taala ini akan diberi syurga tanpa hisab. Yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa digolongkan dalam golongan ini. Dan tawakal kepada Allah ialah jalan kemenangan. Tawakal kepada Allah akan mendapat mahabbatullah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Banyak ayat-ayat tu Tuhan suka kepada orang yang bertawakal. Tawakal kepada Allah tanda keimanan kita kepada Allah. Di mana orang-orang munafik ni dia tidak ada tawakal. Tu beza, kita munafik ke kita beriman. Jadi orang Islam ni ada Islam munafik, ada Islam yang mukmin yang sebenar. Dan tawakal kepada Allah juga akan menghilangkan rasa duka cita, rasa keluh kesah, rasa tak senang dan sebagainya. Bila kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan selamat. Benarlah ulama berkata, man i'tamada ala malihi qalla. Sesiapa yang bergantung kepada harta dia, harta akan jadi sikit. Dia kata cukup sama. Wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Siapa yang bergantung pada akal cerdik semata-mata, tak bergantung pada wahyu pandangan alim ulama. Ni ilmu aku gini. Waya ilmu dia ya. Bergantung pada akal semata-mata, sesat juga. Wa man i'tamada ala jahihi dhalla. Sesiapa yang bergantung pada pangkat dia akan dhulla, akan dihinakan. Wa man i'tamada ala Allah. Sesiapa yang bergantung kepada Allah, bertawakal, bergantung, berharap kepada Allah, la qalla wala dhalla wala dhalla. Dia tidak akan sikit, harta akan jadi banyak, dia tidak akan sesak dan tidak akan hina. Insya-Allah dengan sedikit sebanyak tazkirah yang ringkas pada petang ini, sama-samalah kita mendoakan supaya Allah Taala menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah dan bersihkan diri kita dari segala sifat yang dibenci, sifat mazmumah. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan di kalangan ahli syurganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.